Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Yang Berhormat Yang Pertua, Yang Amat Datuk Seri Menteri Besar, Barisan Esko, dan Yang Berhormat Ketua Jabatan Melati dan para media dan penonton sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pada kali ini saya diberi lagi peluang untuk membahaskan bajet Negeri Terengganu bagi tahun 2022. Bajet yang berjumlah 2.297 bilion ini melibatkan belanja mengurus 1.6570 bilion dan pembangunan ratus juta, bekalan air 40 juta, hasil kerajaan 1.507 bilion, hasil cukai 61.02 juta, hasil bukan cukai 7.9 juta, terima bukan hasil 1.283 bilion, termasuk royalty petroleum. Tapi saya dapat pengalaman jelas berapakah sebenarnya hasil dari royalty petroleum sahaja bagi tahun 2022. Dan saya melihat congak perkiraan saya, maaf Yang Pertua, saya dilahirkan bulan Ru'yah, bukan bulan Hisab. Kalau silap, tak diperbetulkan. Iaitu, kalau ini bajet bermakna deposit yang ditanggung oleh kerajaan pada bajet 22 yang sebanyak 750 juta. Mengenai perkara 94, saya menarik perhatian tentang pembinaan rumah. Dan saya berharap ini diakui oleh kerajaan bahawa RMM Pulau Redan sebanyak 160 unit yang belum diagih ini dibina oleh kerajaan PN pada ketika itu. Begitu juga dengan Bukit Nenas, tapak tepuh sebanyak 500 unit dibina oleh kerajaan PN hasil peruntukannya pusat dari Sri Najib Tun Razak yang dibina semasa Yang Berhormat Datuk Ahmad Razif menjadi Menteri Besar. Manakala perumahan Sri Bandi sebanyak 220 unit dibina semasa saya dulu dan Yang Berhormat Menteri Besar mengatakan akan diagihkan pada tahun depan. Saya ingat ini laporan silap lah. Yang Berhormat Menteri Besar mungkin tinggal lepas sebenarnya rumah itu telah pun diagihkan di Sri Bandi. Mengenai Lamanda, perumahan generasi kedua Felda di Neram sebanyak 105 unit. Saya harap ada maklumat Yang Berhormat Menteri Besar, sebenarnya rumah di Bina Felda generasi kedua ini dijual secara tunai. Dan saya telah menulis surat kepada Yang Perdana Menteri supaya mengkaji balik perkara ini. Kerana daripada 105 ini, setakat ini ada hanya 9 yang sanggup membayar rumah ini secara tunai. Ini membebankan anak-anak peneroka. Saya juga agak terkilan apabila bajet disediakan untuk pelancongan hanya sebanyak 4.5 juta kerana 21-21, sedangkan terlihat bahawa Kenyir pada hari ini merupakan destinasi utama pelancong di Terengganu. Bayangkan pada tahun 2017, seramai 817,000 pelancong telah melawat Kenyir. Dan hari ini lebih 100 buah houseboat yang berada tidak mencukupi dan dimaklumkan oleh pengusaha-pengusaha bot sampai bulan Februari ini ada dia telah penuh tempahan. Saya harap supaya kerajaan dapat mempertimbangkan langkah-langkah yang sesuai untuk memajukan strategi Kenyir ini kerana ini potensi yang begitu besar bagi rakyat Terengganu. Dan satu ketika dulu, walaupun ada rakan saya di sebelah sana dengan sini menyatakan siapa nak pergi ke tempat jin tendang. Tapi hakikatnya berlaku sebaliknya. Dan begitu juga mengenai apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Besar mengenai perkara 121. Tasik Kenyir akan dijadikan sebagai taman geologi atau geopark. Saya nak beritahu bahawa usaha-usaha sebenarnya telah buat sejak dulu lagi untuk menjadikan Gua Bewah sebagai geopark negeri Terengganu yang pada ketika itu Kerajaan Negeri bersama dengan Profesor Dr. Ibrahim Komo bekas WC UMT. Jadi kita harapkan ini dapat disegerakan untuk mendapatkan pengetiruan tersebut dan sebagainya. Dan saya juga merasa sukacita dan terpanggil untuk sama mengucap terima kasih kepada Yang Berhormat Besar Kerajaan Negeri yang telah pun memenuhi hasrat kita selama ini untuk mengagihkan bantuan Hari Raya kepada rakyat. Walaupun saya sedar suatu ketika dulu Yang Berhormat Menteri Besar secara sinis menyatakan
Kita bagi 350, 300 ni tahan 6 bulan ke 3 bulan sebagainya. Tapi hari ini mungkin bakal pilihan hari tak lama dah. Jadi rakyat juga akan mendapat habuannya. Jadi terima kasih Daun Keladi, kalau boleh tambahlah lagi. Sebab saya menjangkakan bila 3 tahun tak bagi, tahun yang keempat bagi, saya ingat berapa 600 orang. Benda hak sebulan 3 tahun 200, 600 campur 200, 800. Sedap sikit raya nak jambut raya ni. Tapi tak apalah. Kata orang, dalam perbicaraan ini saya harap rakyat bersyukur dengan apa yang ada, apabila dengan pandemik yang berlaku pada hari ini. Saya tak mengulas panjang perkara ini, yang Datuk Yang Tua. Cuma saya juga merasa terkilan lah dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan, pimpinan Menteri Besar ketika ini, kerajaan yang sepas lah, iaitu mengenai pemberian tapak tanah PT 4479/5206 seluas 11,294 meter persegi terletak di batas baru Bandar Kota Terengganu yang pernah diambil balik oleh kerajaan negeri pada tahun 2006. Iaitu tanah ini adalah merupakan tapak Mahkamah Lama, diberikan ketika itu kepada Koperasi PAS, iaitu Koperasi Insaf Terengganu Berhad, Ko-Insaf, tapi diambil balik oleh kerajaan BN pada tahun 2006 dengan kos sebanyak 8.6 juta ringgit. Dan hari ini, tanah tersebut telah pun diberikan pula kepada Persatuan Isteri-Isteri Wakil Rakyat dan Bekas Wakil PAS Negeri Terengganu. Dan kita merasa duka cita lah dengan kos yang berikan begitu murah. Itu 500,000 lebih sikit. Sedangkan kalau mengikut nilaian, pejabat penilaian sebanyak berharga menilai RM29,370,000. Bagaimana surat Jabatan Penilaian Terengganu bertarikh 18/7/2019. Dan tanah ini telah diwartakan bilangan 388 bertarikh 24/2011. Jadi kita serahkan kepada ini untuk diuruskan oleh Bandaraya Kota Terengganu. Tapi kalau inilah berlaku dengan harga sekitar 500,000 yang diberikan pada Karunisa, nombor pendaftaran 833, beralamat 33 Taman Seri Intan, Jalan Sultan Umar, Kota Terengganu, dengan harga masa awalnya dengan bayaran RM5,875,955, tapi setelah yang dibuat bertarikh 98/2020, tanah ini diberikan kepada Karunisa dengan hanya berharga RM503,855. Tak maaf Datuk Yang Pertua, saya anggap ini adalah satu pengkhianatan pada Terengganu. Kerana belanja yang kita belanjakan untuk keluar boleh ambil tanah balik ini adalah kepada Ko-Insaf ketika itu 8.6 juta, nilai 29 juta. Kita beri kepada Karunisa hanya dengan harga 503,000. Ini duit rakyat kita balik dulu. 8.6 juta. Sebagaimana notis hasil tanah kalau dibayar bertarikh 4 Januari 2021, iaitu hanya 10% sahaja. Sedangkan rakyat yang mendapat tanah terpaksa membayar dengan harga lebih tinggi. Tapi kita ambil balik sekali, serah balik. Dan saya nak maklumkan bahawa ianya bercanggah dengan Akta Pengambilan Tanah. Bila kerajaan ketika itu mengambil dengan 8 juta, iaitu dengan alasan untuk menggunakan tanah ini sebagai tanah guna sama untuk kerajaan. Tapi sekarang telah diberi kepada Karunisa untuk dimajukan oleh seorang pemaju dengan komersial. Ini bercanggah dengan Akta Pembelian Tanah yang Pertua. Yang kedua, iaitu sama juga mengenai sebidang lagi tanah. PT 2866 seluas 14,353 meter persegi, iaitu lebih daripada 3 ekar, diberikan kepada Koperasi Ko-Khidmat Batan Batu Buruk Kota Terengganu untuk tamak komersial
di penempahan semula Tok Adis Pasar 2, Mukim Kuala Ibar, daerah Pulau Terengganu. Kerajaan negeri melalui keputusan MMKM kali ke-6 2021, Mesyuarat Bilangan 232-2021 bertarikh 17 Februari 2021 telah bersetuju meluluskan permohonan tanah untuk tapak bangunan perumahan komersial di kawasan penempahan semula Tok Adis 2 Pasar 2, Mukim Kuala Ibar, daerah Kuala Terengganu kepada Koperasi Khidmat Batu Buruk Kuala Terengganu, Khidmat Berhad. Premium dikenakan sebanyak RM2,368,500 satu lot untuk pada kadar 50% daripada nilaian semasa, iaitu RM4,737,000 satu lot. Tuntutan Borang 5A telah dikeluarkan pada 18 Februari 2021 dan 18 Oktober 2021 dengan jumlah keseluruhan bayaran sebanyak RM2,309,704. Namun belum dijelaskan oleh pemohon dan pohon telah membuat perayuan bertarikh 9/2020. Justru itu, saya percaya bahawa Masyarakat Nyata Kuasa Tanah Daerah Kuala Terengganu kali ke-8 2021 pada 8 Oktober 2021 telah mengesyorkan bayaran premium dikurangkan sebanyak 90% bagi premium ini, iaitu RM236,800 sahaja. Keluasan RM14,350 lagi, iaitu lebih ke ekar. Saya rasa ini suatu juga pengkhianatan kepada rakyat Terengganu lah. Yang betul. Tanah ini merupakan rezat kawasan 8 dan Pulau Inti bertindih dengan beberapa permohonan yang lain. Khidmat telah ditolak permohonan pada pihak pertama, tapi dulu sampai pihak kedua, dan tadi guna oleh penduduk setempat untuk beribadah seperti pandang bola dan sebagainya. Kerana mengikut JKR, mereka tidak setuju. MBKT tidak sokong bercanggah dengan ketetapan rancangan tempatan daerah Kuala Terengganu Kuala Nerus 2035 yang telah diwartakan pada 19 Disember 2019, warta 1,700 sebagai kawasan 8. Dulu pernah diagihkan sebahagian daripadanya kepada orang-orang tertentu, termasuk PAS ketika itu, yang tambah saya sebutkan di sini, atau Pertua. Saya haraplah ini merupakan satu lagi pernyataan pada rakyat Terengganu, kerana tanah yang begitu mahal, STG tahun 8, diberikan dengan harga murah untuk komersial. Saya harap kerajaan negeri berfikir banyak kali, kerana kita tahu semasa PAS Terengganu 1994 telah banyak tanah-tanah kerajaan dalam bandar diberikan koperasi-koperasi, termasuk apa yang ada sekarang di Maiding dan sebagainya. Jadi inilah merupakan satu perkara yang menduka citakan kita. Di samping itu, saya juga melihat bahawa kerajaan negeri melalui Yayasan Terengganu telah memohon 15,000 ekar kawasan KSK di kawasan Gunung Tebu untuk menggantikan kira-kira 10,000 ekar kawasan bersudah yang dikatakan tidak boleh diteban oleh Jabatan Hutan. Dan saya dapati setakat ini ada 9 permohonan untuk mendapat kawasan tersebut. Jadi ini sekali lagi merupakan satu perkara yang menduka citakan kita. Di samping itu, satu lagi saya dapati ialah mengenai pembelian bangunan di Mesir. Iaitu dulu kita ada bangunan yang kita beli, iaitu di Mansurah. Tapi hari ini, kerajaan negeri telah menjual kembali kepada Syarikat Al-Atar dari Mesir dan membeli bangunan baru yang nilainya begitu tinggi bagi kita, dan kita berharap bahawa kerajaan adakah menggunakan penilaian antarabangsa untuk membeli bangunan tersebut. Iaitu Menara Cecilia terletak di plot nombor 18, blok nombor 3, kawasan ke-7, Nas City Cairo, berkuasaan 540 meter persegi, dan Menara El Huda terletak di blok nombor 18, blok nombor 3, kawasan ke-7,
Nasar City Cairo berukuran 542 meter. Penjualan menara sesedia oleh Al-Atta Group kepada KN Terengganu Yayasan Terengganu, harga belian $6,730,000 USD bersamaan $26,120,700 dan menara Hauda dengan harga belian 6 juta bersamaan 25,950,000 dengan kadaran tukaran won USD pada itu 4.16. Sampai itu, KN Negeri juga turut menjual bangunan lama iaitu An-Nur Masurah dijual dengan harga 2 juta USD bersamaan 8,554,654,000 sedangkan asal pembelian adalah sebanyak 15,240,000. Al-Qais Hayat Saben iaitu sebuah banglo dijual dengan harga $50,000 bersamaan dengan RM216,350. Di samping itu, saya dapati bahawa syarikat ini juga telah pun memasukkan perabot-perabot yang berkeluarga lebih kurang 6 juta. Sedangkan keputusan belum dibuat tentang perkara ini. Dan saya dapati bahawa ada laporan mengatakan bahawa perabot-perabot itu bernilai berkualiti rendah. Jadi saya haraplah perkara ini diperhalusi semula kerana setakat ini tiada perjanjian dibuat untuk kemasukan perabot tersebut tapi telah dibekalkan oleh pihak pembuat bangunan Al-Atta ini. Jadi kita percaya Yayasan Terengganu perlu mengkaji semula tentang pembekalan perabot ini dan begitu juga pengubuasuan mezzanine floor tingkat bawah yang dijadikan sebagai surau. Kerana setakat yang kita ketahui, kerajaan Mesir tidak meneruskan pembinaan surau di tingkat bawah. Baik itulah, kita kena percaya bahawa dengan perkara-perkara yang berlaku ini, banyak perkara yang merisaukan kita sebenarnya. Jadi apatah lagi, ianya suatu perkara melibatkan lebih daripada 50 juta duit rakyat dibelanjakan untuk membina bangunan baru, sedangkan bangunan ada masih boleh dipakai dan masih boleh digunakan. Saya tahu apakah justifikasinya. Perlu kerajaan membeli bangunan baru ini. Sampai itu, saya juga menjemput satu ketika dulu supaya kerajaan negeri membuat laporan polis mengenai apa yang dilakukan oleh Ahad Khan menggunakan duit. Dan saya beri tempoh hasil itu hanya 2 minggu. Tetapi sampai sekarang, polis dapat maklumat, yayasan nak buat laporan polis tapi tidak jadi. Mungkin ada yang takutan. Laporan polis buat mungkin lebih banyak lagi perkara-perkara yang tidak betul dijedahkan oleh Ahad Khan. Dan Alhamdulillah, pagi ini Pemuda UMNO Terengganu telah membuat laporan polis mengenai salah laku dibuatkan oleh Abdul Ahad Khan melakukan won daripada akaun catat Malaysia Berhad tanpa tanda tangan pihak kedua. Cuma Ahad Khan seorang yang keluarkan duit itu. Ini yang menimbulkan persoalan pada kita. Kenapa ketika itu setelah pelaporan dibuat tidak ada tanda tangan baru dikeluarkan, tanda tangan keluarkan ada pihak bagi mewakili Yayasan Terengganu. Ini suatu perkara yang luar biasa berlaku. Apakah kejuan dilakukan oleh Ahad Khan ataupun dengan kerjasama pihak pegawai di Standard Chartered. Dan sampai itu, saya tahu status kedudukan sekarang mengenai kilang itu yang katanya telah ditutup. Yang mana kita telah buat tawaran kepada Ahad Khan untuk membeli saham kita balik dengan harga lebih kurang 3.99 juta, merupakan kerugian lebih 800,000. Tak apalah. Masih berapa nak bila lama? Jadi saya benar-benar haraplah yang pertua perkara ini dipikirkan kembali demi masa depan Terengganu. Kerana ini merupakan wang rakyat Terengganu. Dan saya nak beritahu risikonya bila tanah yang diberikan, terutama yang melibatkan di batas baru, diberikan maju,
Kerana saya maklumkan, Maju telah bersedia untuk membayar harga tanah ini untuk dibuat pembangunan. Tapi bila ada pihak-pihak yang buat tapping, maka tanah ini akan terbatas dari segi panggung. Kerana tanah ini adalah untuk kegunaan awam semata-mata. Terima kasih Yang Pertua atas peluang yang diberikan ini. Saya bercakap rakan-rakan demi masa depan rakyat Terengganu. Kita harap perkara ini diperhatikan oleh pihak kerajaan. Kerana kerajaan negeri yang berslogankan berkat dan sejahtera ini, supaya ini menjadi keberkatan kesejahteraan pada umat Melayu Islam terutama di Terengganu Darul Iman ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Pertua. Assalamualaikum.